Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Program pertukaran belia Brunei Korea membantu mempromosi adat tradisi unik masyarakat Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 September 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah ahli-ahli kerabat diraja. Berangkat sama dan hadir di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan pemangku Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. Jumlah perdagangan pada bulan Mei 2023 mencatatkan penurunan sebanyak 41.2%, iaitu sebanyak RM1,745.8 juta daripada RM2,966.9 juta pada Mei 2022. Penurunan adalah disebabkan oleh penurunan nilai ekspor sebanyak 42.3% daripada RM1,869.3 juta kepada RM1,078.5 juta. Dalam siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Keuangan dan Ekonomi, nilai import juga menurun daripada RM1,097.6 juta kepada RM667.3 juta. Penurunan nilai ekspor terutamanya didorong oleh nilai ekspor minyak mentah, gas secara asli, LNG dan lain-lain produk petroleum khususnya bahan api diesel otomotif. Bagi LNG, penurunan adalah juga disebabkan oleh penurunan jumlah isi padu dan harga ekspor.
Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan. 5 komoditi import utama pada bulan Mei 2023 adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Pasaran ekspor utama pada bulan Mei 2023 adalah Republik Rakyat China, diikuti Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar adalah bahan kimia dan bahan api galian. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Emirat Arab Bersatu, diikuti Republik Rakyat China dan Qatar dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Mei 2023 adalah mengikut klasifikasi ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 2022 yang boleh didapati melalui laman sesawang deps.mofe.gov.bn. Belia Republik Korea menzahirkan rasa kagum dengan Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu Brunei. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kapasiti dan keupayaan IBTE dalam menyediakan pendidikan dan latihan teknikal berkualiti di samping memberikan kebajikan dan keselesaan kepada para pelajarnya semakin meningkat dengan hasil kutipan melalui tabung IBTE Donation Drive 2023. Lebih RM60,000 berjaya dikutip melalui tabung tersebut. 30% hasil kutipan didermakan kepada 2 badan amal yang berdaftar di negara ini. Majlis penyerahan mock-check kepada 2 badan amal tersebut diadakan petang tadi di IBTE Kampus Sultan Saifurijal, Berakas. Penyampaian cek disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. An-Nur Harapan Sendirian Berhad dan Learning Leaders Society bergerak aktif dalam menjalankan program-program latihan bagi kanak-kanak dan juga golongan belia yang berbeza upaya di samping memperkasa golongan berbeza upaya untuk hidup berdikari dengan meningkatkan kemahiran sosial dan interaksi peribadi mereka serta memberikan kemahiran untuk mendapatkan pekerjaan. Menyaksikan adat perkahwinan dan menikmati makanan tradisi merupakan pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh 12 belia Republik Korea ketika berkunjung ke daerah Blyth pagi tadi. Lawatan merupakan sebahagian daripada aktiviti program pertukaran belia antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Antara yang dilawati ialah Muzium Daerah Blyth yang mempamerkan kebudayaan, sosial dan ekonomi masyarakat daerah Blyth. Rombongan yang diketuai Jong Gun Lee, penolong pengarah dari Ministry of Gender Equality and Family Republik Korea, juga mengadakan kunjungan kepada Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blyth, di kediaman rasmi pegawai daerah Blyth. Yeah, at the Blyth Museum, I learned about many historical things about oil production, and also I was impressed by the large oil field. I think there's a lot of delicious food, and I experienced a traditional wedding, so it was very impressive. I'm really thankful for this program that providing us to get to know about this area's information, like here is full of oil resources, so I'm very happy. Program pertukaran belia bertujuan mengukuhkan kerjasama dan persefahaman di antara kedua negara melalui penyertaan belia dalam program belia. Delegasi Republik Korea berada di negara ini selama 10 hari yang berakhir Khamis ini.
Sementara itu, pada sebelah tengah hari kemarin, para peserta program pertukaran belia Brunei Korea berpeluang menyaksikan Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu Brunei di Dewan Utama Bradex Jerudong bagi memberikan lagi gambaran secara dekat mengenai tradisi masyarakat Melayu di negara ini. Bagi peserta dari Republik Korea menyaksikan Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu di negara ini memberikan pengalaman baru dan bermakna. Menurut mereka, Majlis Perkahwinan orang Brunei menampakkan adat dan tradisi yang unik di samping mempelajari budaya masyarakat Melayu di negara ini. 결혼식이 한국에 대해 굉장히 웅장해가지고 또한 많은 사람들이 신랑 신부를 축복해주는 걸 보니까 신랑 신부가 화목한 과정을 이뤄나갈 수 있을 것 같습니다. 굉장히 축하드립니다. 브루나이에 와서 값진 경험을 할 수 있어서 좋았고 특히 브루나이에서 결혼식에 참여할 수 있어서 너무 기뻤습니다. 신랑 신부 모두 축하드립니다. 한국과 브루나이 결혼 방식에는 결혼식 문화는 다른 점이 좀 많은 것 같습니다. 그러나 신랑 신부가 행복하기를 바라는 마음은 똑같습니다. 답례품을 주는 문화가 한국과 다르다고 느꼈고요. 그리고 또 신부가 입장할 때 복장 같은 것도 한국과 달라서 훨씬 더 아름답다고 느꼈습니다. Sebuah kedai gunting rambut di Kuala Belait mendapat perhatian orang ramai apabila menawarkan khidmat mudah kepada pelanggan. Apakah khidmat mudah yang dimaksudkan itu? Khadijah binti Subli ada laporannya. Menawarkan khidmat tempahan secara dalam talian, barbershop milik Awang Eddie Ashrin bin Haji Matali menjadi bualan ramai disebabkan kaedah mudah yang ditawarkan. Pelanggan tidak perlu menunggu lama menanti giliran untuk mendapatkan khidmat gunting rambut. Dibuka sejak awal tahun ini, barbershop menawarkan pilihan fashion gunting rambut yang moden, khususnya golongan muda. Konsep yang membezakan antara yang barbershop yang lain, Clipper beri servis gentleman classic haircut lah. Basically, it's a smart cut. Online booking ini kira one of the advantage untuk kami, so senang we tracking and monitor the customers, and the customers pun senang. Meskipun khidmat yang disediakan meliputi pelbagai peringkat umur, namun golongan muda paling meminatinya. Saya merasa berpuas hati terhadap atas perkhidmatan yang disediakan dan juga diberikan sebagai seorang pelanggan yang mendapati cita rasa saya. Melalui inovasi dalam perkhidmatan gunting rambut, barbershop berpotensi melangkah lebih jauh dengan membuka peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, terutama mereka yang berminat dalam bidang gunting rambut. Laporan Siti Nur Khadijah Subli untuk Berita RTB. Adakah Auda pernah mengetahui trend Hari Tanpa Backpack yang trending di sosial media? Trend Hari Tanpa Backpack merupakan gerakan perpaduan untuk kanak-kanak sekolah kurang bernasib baik yang tidak mampu membeli beg. Bagi menyokong inisiatif tersebut, Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan aktiviti Hari Tanpa Backpack bagi warga universiti berkenaan. Aktiviti diadakan sempena Majlis Pesta Konvoi UTB tahun ini. Semasa Hari Tanpa Backpack ini, para mahasiswa dan mahasiswi bebas menggunakan pelbagai jenis benda sebagai pengganti untuk membawa barang mereka. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperlihatkan kreativiti dan kerjasama antara mahasiswa dan mahasiswi UTB. Antara barangan yang mereka dapat bawa selain backpack dorang adalah seperti bakul, kotak, beg kertas semula, beg bagasi dan sebagainya. Bukan saja dapat menginspirasikan orang ramai di luar sana, malah juga dapat meningkatkan kesedaran tentang kanak-kanak yang berkurang bernasib baik. Majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijrah akan berlangsung serentak di keempat-empat daerah pada hari Khamis 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah bersamaan 28 September 2023 bermula pukul 7 pagi. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara tahun 1445 Hijrah
Sukacita mempelawa penyertaan pasukan-pasukan dan orang ramai bagi sama-sama ikut serta dalam sambutan itu nanti. Bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah dibukakan kepada pasukan-pasukan beruniform, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan, sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi, kampung-kampung, majlis perundingan kampung dan takhmir masjid serta persatuan-persatuan dan sektor swasta. Borang penyertaan bagi daerah Brunei dan Muara kini dibuka dan boleh didapati daripada urus setiap majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara tahun 1445 Hijrah, iaitu bahagian kemajuan syiar Islam tingkat 2 Kementerian Halih Wal Ugama atau memuat turun di laman sesawang khu.gov.bn. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat talian fax atau email seperti yang tertera. Sementara itu, borang-borang penyertaan bagi daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Temburong boleh didapati di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing dan dikembalikan ke pejabat yang sama. Tarikh tutup pendaftaran dan mengembalikan borang penyertaan ialah pada hari Sabtu 16 September 2023 pukul 4 petang. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian-talian yang tertera. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Bagi memudahkan kerja-kerja peperiksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak tertentu akan ditutup bermula 9 pagi hingga selesai. Anggaran pelaksanaan kerja tersebut adalah sekitar 2 jam. Pemeriksaan dan penelitian ke atas stesen-stesen minyak ini adalah pemeriksaan rutin yang dikendalikan 3 kali setahun. Pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofe.gov.bn atau melalui talian 2334 092. Orang ramai dialulukan menyertai kempen derma darah bagi menambah bekalan darah di pusat pendermaan darah dan tabung-tabung darah seluruh negara. Kempen derma darah akan diadakan pada 5 dan 7 September di tingkat 2 Dewan Shopping Complex bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada 9 September kempen derma darah diadakan di tingkat 1 Mabuhay Shopping Complex bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Pada masa ini, penderma darah kumpulan A, B dan AB adalah diperlukan dengan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Balai Polis Bandar Seri Begawan telah menerima laporan mengenai seorang perempuan yang dipercayai keluar dari rumah. Sebarang maklumat mengenai Nur Fadilah Kalisha binti Zulfadli, 18 tahun, nombor kad pengenalan pintar 01141927. Hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 2242-334 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Kejohanan Taekwondo Brunei Darussalam Piala Duta Korea kali ketiga 2023 menuntut birainya lewat petang kemarin. Kejohanan selama 3 hari itu berlangsung di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Sungai Kebun.
Pada hari terakhir kejohanan, beberapa perlawanan akhir acara kyorugi dipertandingkan. Menyampaikan pingat kepada para pemenang, tuan yang terutama Kim Song-yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kejohanan skim karate Jabatan Belia dan Sukan bawah 21 tahun 2023 juga melabuhkan tirainya petang kemarin di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Beberapa perlawanan peringkat akhir bagi acara komite dan kata dipertandingkan. Penyampaian pingat kepada para pemenang disempurnakan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pasukan bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam bawah 23 tahun petang kemarin berlepas ke Jordan bagi perlawanan kelayakan Piala Asia AFC bawah 23 tahun yang akan bermula pada 7 September hingga 12 September nanti. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam. Pasukan tabuan muda bimbingan Atsushi Hanita itu akan berdepan Jordan, Syria dan Oman dalam aksi kumpulan A nanti. Sementara itu, dua pengadil dari Persatuan Pengadil Bola Sepak Negara Brunei Darussalam berlepas ke Vietnam untuk mengadili perlawanan bola sepak Piala AFC bawah 23 tahun. Dua pengadil tersebut ialah Abdul Hakim Muhammad Haidi dan Muhammad Faisal Ali. Liga Belia bawah 20 tahun anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Dua perlawanan diadakan petang kemarin menyaksikan Indra SC menang tipis ke atas FC Prosper manakala Ikhlas MB5 FC tewas menentang KBFC. Dalam perlawanan yang berlangsung di padang kompleks Sukan Sungai Kebun A, Indra SC mengutip 3 mata penuh setelah Indra SC menewaskan FC Prosper 2-1. Dalam satu lagi perlawanan yang berlangsung di padang FABD Brakas, KBFC menewaskan Ikhlas MB5 1-3. Sebanyak 6 buah pasukan berentap dalam kejohanan futsal 5 orang sepasukan. Sementara 6 buah lagi pasukan menyertai perlawanan bola jaring Interdepartmental Radio Television Brunei yang diadakan sempena ulang tahun ke-48 Perkhidmatan TV Brunei. Kejohanan berlangsung kemarin di Dewan Sukan Tertutup Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Pasukan Radio FT muncul juara dalam kejohanan futsal 5 orang sepasukan. TXFT naib juara dan pasukan WAFT tampil di tempat ketiga. Manakala pasukan Iron Barbie menjuarai kejohanan bola jaring, naib juara pasukan Gadis Comel, manakala tempat ketiga pasukan Thunder Sonic. Penyampaian sijil penghargaan dan hadiah disempurnakan oleh Awang Cheung Chi Kiong, pemangku pengarah Radio Television Brunei.